Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi والتابعين وأتباع التابعين وأولياء الصالحين ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, Nazir dan ahli jawatan kuasa masjid, Datuk Datin, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan dan Puan yang didoakan kebaikan, al-afiyah, kesihatan, al-yusr, kemudahan fid dunya ilal akhirah, hidup di dunia yang sementara sehinggalah kita berpindah ke akhirat yang kekal abadi. Menggunakan kutaib saghirah hazihin nar. InsyaAllah pada minggu yang lalu Al-Fadhil Ustaz Hasnil telah menerangkan beberapa ayat dalam muka surat tengah ni, muka surat tengah. InsyaAllah hari ini kita tengok pada muka surat yang pertama. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, jika ditanya orang kenapa nak tahu mengenai neraka, kenapa kita nak go into detail tentang persoalan-persoalan neraka. Neraka, tuan-tuan, banyak disebut di dalam Al-Quran. Tadi Al-Imam Al-Fadhil pada rakaat yang pertama menyebut tentang Al-Quran, tentang neraka. Dalam Al-Quran ada 145 jumlah ayat yang menyebutkan kalimat neraka, dan 70 daripada 145 itu menyebutkan tentang ayat Jahannam. Manakala ayat yang berkaitan tentang syurga hanya ada 66. Tuan-tuan, cerita mengenai neraka ialah bercerita mengenai al-imanu biyaumil akhirah. Cerita tentang neraka ialah berkait rapat, berhubung rapat tentang beriman kepada hari kiamat, termasuk daripada satu daripada 6 rukun iman yang wajib ke atas kita untuk semai, baja, apalagi tuan-tuan, pagar, suburkan. Tuan, cerita tentang beriman hari akhirat membabitkan alam kubur.
Sehari dua ni banyak orang meninggal. Bukan sehari dua ni tuan, banyak orang kata ni sebelum nak Ramadan ni ramai orang akan meninggal. Dia macam tengok balik tuan, dia macam tu. Kan. Mungkin kita, who next? Kan. Mungkin saya, mungkin bukan persoalan umur, bukan persoalan status kesihatan. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu taala, neraka, cerita pasal neraka ni ada cerita yang berkait tentang persoalan al-imanu biyaumil akhirah, menguatkan lagi keimanan kita kepada satu rukun daripada rukun iman, beriman kepada hari akhirat. Sebab apa? Tengok perengkusan pertama tuan-tuan. Neraka adalah penempatan terburuk di negara akhirat. Dalam keimanan akidah ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, ada 3 tempat. Tuan. Yang pertama, tempat namanya neraka, iaitu penempatan yang terburuklah, kita semua tak nak. Yang kedua namanya al-jannah, syurga. Dia ada lagi satu nama ni baina manzilatin, tengah-tengahan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, penempatan terburuk di negara akhirat. Neraka adalah perkara gaib yang wajib diimani. Ini tuan-tuan, ini selalu disebut, selalu diingatkan, wajib diimani. Sebab dah mari dah cerita-cerita orang ajaran sesat akhir zaman ni tuan, pelik-pelik dah. Banyak benda-benda agama, benda-benda asas, benda-benda dasar. Ya ke ada neraka? Tuan. Tuan-tuan kalau ada masa lah saya ingat, tapi kita tak ada masa dah kot. Cuba create account Instagram. Saya ingat tak ada kot, jarang lah. IG, orang muda sebut IG, Insta. Allahu Akbar kan. Dia bersembang kadang mengenai, dipostkan tentang benda agama, dia sembang benda agama tu, tengok nama orang kita, nama macam nama kita, nama mak ayah kita. Namun mereka bersembang mengenai agama tu penuh dengan sindiran, cerita tentang keimanan, tentang persoalan-persoalan penuh dengan kata orang Terengganu ni nyeki. Nyeki. Allah, tak sanggup saya tuan. Saya dah 3-4 kali dah masuk, nak cubalah nak jadi pendakwah alam maya ni. Tapi bab Instagram ni saya tolak dululah, saya tak mampu. Facebook okey. Kan? Bolehlah mungkin umur-umur kita pun. Allahu Akbar. Jadi persoalan neraka ni persoalan ghaibiyat yang wajib diimani. Maka dalam Quran ada banyak mengenai tentang ayat-ayat berkaitan dengan neraka. Ayat tentang Jahannam. Kesudahan bagi mereka yang kafir semasa hidup di dunia, mati tanpa syahadah. Kesudahan bagi mereka yang kafir semasa hidup di dunia, mati tanpa syahadah. Dan ianya juga buat kaum munafikin yang tak sempat bertaubat sebelum mati. Calon-calonnya ialah calon-calon neraka ni siapa? Atas muka bumi ni mereka kafir. Allah berkesian kepada jiran-jiran kita tuan. Tuan, dakwalah kepada jiran-jiran kita. Mereka itu kufurun, tetapi asasnya mereka di alam roh dulu mereka telah mengambil syahadah. Qala alastu bi rabbikum. Dalam tafsir Imam Qurtubi sebut seluruh al-arwah, roh-roh dihimpun yang hidup atas muka bumi ni, sama ada yang meninggal ataupun yang akan zahir di alam roh, mereka telah dipanggil oleh Allah. Qala alastu bi rabbikum, sekalian roh-roh, bukankah aku ini Tuhan kamu, yang jadikan kamu, yang hidupkan kamu, yang matikan kamu? Qalu, seluruh al-arwah menjawab, bala syahidna, bahkan wahai Allah kami bersaksi. Tuan-tuan, Fadil Ustaz Fazli Yusuf, tuan-tuan dalam Facebook ni, saya ingat dalam Malaysia ni seorang tu juga ada satu NGO yang fokusnya kepada dakwah
Kalau dia cari orang yang belum Islam dakwah masuk Islam, dia buat nombor-nombor pula. Lepas tu sekarang dah buka satu tempat dia tak jauh dengan Al-Jendrami tu, dekat kawasan Jendramulu tu, tepi jalan tu. Dia dapat satu kawasan tanah. Dia buat pusat. Selalu pergi Sabah Sarawak, tapi PKP ni tak adalah. Tapi ada buat usaha-usaha tuan-tuan. Tu Fazli Yusof dalam Facebook pun ada. Dia ajak tarik, yakin dia. Kerana mereka ni sebenarnya asasnya Islam, tapi kufrun wa ghita, mereka tertutup dengan keegoan dan sombongan. Bagi dia dengan hujah-hujah supaya mereka masuk Islam, supaya mereka tak endingnya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala, mati tanpa syahadah. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, syahadah ni selalu kena di-refreshkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tuan, kita semua kena cemburulah. Tuan-tuan, berapa orang Tuan Bilal di Masjid Taqwa ni? Berapa orang tu? 5 orang? 7 orang? Tuan-tuan, kita ni kena cemburu dengan Tuan Bilal. Dah tugas dia. Tuan-tuan, dalam lawongan azan itu tuan-tuan, sebelum nak panggil kita mari solat ni tuan-tuan, mereka bersyahadah. Dan dalam sejarah hidup kita ni, masing-masing kita ada pengalaman tuan-tuan. Jiran kita cerita-cerita bagaimana orang azan tuan-tuan, ketika dia bersyahadah tu meninggal ketika azan. Ramai yang kita dengar. Jiran saya di Kota Damansara dulu, subhanallah, orang baik, orang soleh tuan. Musim PKP, meninggal dia ketika Bilal. Tuan-tuan, tak cemburu kan tuan-tuan? Kerjanya itu memanggil orang menunaikan solat, namun bersyahadah dulu tuan-tuan. Sedangkan kita nak mati dalam keadaan bersyahadah. Dan ia juga itu neraka adalah tempat bagi kaum munafikin yang tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita takut. Neraka bukan sekadar tempat orang kafir atas muka bumi ini yang tentang Islam, yang lawan Islam, tapi golongan munafik namanya Islam. Tuan-tuan, namanya Islam, tapi nya dalam hati hikid, dengki kepada hukum hakam Allah SWT, hikid dan benci kepada alim ulama. Ini zaman tuan-tuan, subhanallah. Kan? Inilah zaman ni tuan. Mungkin tak ada 10 tahun, 15 tahun dulu kan. Hari ni kita tengok tuan, orang nak hina ulama, orang nak pelekeh ulama, dia tak kenal pun kawan tu, tak pernah pun berhutang berjual beli dengan kawan tu, pergi rumah kawan tu pun tak ada. Tapi tulis dekat internet tuan-tuan, tulis dekat subhanallah. Ya Allah, selamatkan kami dari murka-Mu dan neraka-Mu. Tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah SWT, ulama-ulama kita tuan dah susun selepas subuh dan selepas maghrib. Tuan-tuan tengok muka surat yang terakhir last kali ni. Ni berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmizi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man sa'alallaha al-jannata thalatha marratin, man sa'alallaha al-jannata thalatha marratin, barang siapa yang memohon syurga kepada Allah SWT, salasa, wahid, isnin, salasa. Salasa ni tiga kali. Qalatil jannah, maka berkatalah syurga, Allahumma adkhilhul jannah, wahai Allah, masukkanlah dia, hu tu, tu kita lah, kita yang memohon 3 kali ni apa dah? Masukkanlah ke dalam syurga. Syurga berdoa. Ya, ke syurga berdoa ustaz. Ni hadis syurga berdoa kepada siapa? Orang yang memohon kepada Allah masuk syurga salasa marrat, 3 kali. Wa man istajara minan nar, bagi siapa yang memohon perlindungan, istijar ni memohon perlindungan daripada neraka, berdoa kepada Allah salasa marratin, 3 kali. Qalatin nar, maka berkatalah neraka,
dalam bentuk berdoa lah, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkannya daripada api neraka. Tu jatuh tu minan narin. Dia lepas alif lam mana ada ni jatuh, betul minan nar, bukan bari dua bawah, lepas ra tu minan nar. Minan nari tak boleh, kalau berhenti sebut berhenti nar, tak ada minan narin, tak ada, jatuh tuan-tuan boleh padam. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Imam At-Tirmizi. Sebab tu tuan-tuan, khususnya dalam hadis lain kita akan jumpa dalam buku ni tuan-tuan, subuh dengan maghrib kita sebut 7 kali. Adapun pada waktu-waktu lain tuan-tuan, kita menyebutkan 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Neraka yang kita tak nak masuk tu, berdoa kepada Allah, selamatkanlah dia yang berdoa kepada aku 3 kali, selamatkan dia daripada memasuki api neraka. Ini tuan sedang jemaah Allah, hari ni kita bincang benda yang kita tak nak, benda yang kita tak nak masuk. Tuan, insya-Allah lah kita tak masuk dalam neraka, tempat kita insya-Allah masuk dalam api, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Baca sama-sama tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya. Thumma nunajjiya alladhina ittaqaw وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Sadaqallahu nazim. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan kamu yang tidak melintasi neraka, yakni menyeberangi titian sirat. Hal itu adalah hukum Allah yang pasti sudah ditetapkan. Kemudian kami selamatkan golongan bertakwa dan membiarkan mereka yang zalim jatuh ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jithiyah. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Ni tuan, jadi ini ayat. Sebelum kita nak pergi ke syurga tuan-tuan, tak dapat seorang setiap daripada kita akan menaiki dan melalui titian sirat, dan di bawah titian sirat itu neraka. Siapakah yang selamat? Yang selamat ialah alladzina taqaw, mereka-mereka yang bertakwa. Apakah maksud dan definisi takwa? Al-imtithali awamirillah, ikut segala perintah Allah. Ni tuan, ni pagi ni subuh tuan, sembahyang berjemaah, berjalan ke masjid, duduk beriktikaf dalam masjid Allah Subhanahu taala. Kalau begitu tuan, duduk dalam kuliah ilmu, dalam majlis ilmu, disebutkan tuan, mari saja di masjid ni kalau nak cerita ada 30 kebaikan yang dipanggil apa nama? Berantai. Tuan-tuan, kita sedang buat perkara takwa ni. Namun saya nak mohon satu lagi tuan-tuan, ma'a istish'ar li azamatillah. Kita buat benda-benda takwa ni, benda-benda yang perintah oleh Allah dengan memasukkan kebesaran dan keagungan Allah. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni khusyuk, khudu', mengharapkan pahala daripada Allah. Duduk dalam kuliah ilmu ni, duduk dalam beriktikaf ni, ingat balik hadis-hadis kelebihan mereka yang berjemaah, mereka yang duduk dalam masjid, mereka yang mengimarah ke rumah Allah. Ingat balik
pahala rahmat, wa nazalat alaihimur rahmah. Ni malaikat Allah SWT, wa hafathumul malaikah, malaikat meliputi kita daripada sayap-sayap mereka, turun rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak. Sebab kita nak memasukkan diri kita alladzina taqau, kita nak masukkan diri kita pada posisi mereka-mereka yang bertakwa. Allahu Akbar. Dan dalam masa yang sama jangan kita buat zalim. Tuan-tuan, wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Allah biarkan orang-orang yang zalim jatuh ke dalam api neraka, tergelincir daripada titian sirat dalam hal keadaan yang berlutut. Zalim apa tuan-tuan? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allahu Akbar. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tuan-tuan sedaya jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa neraka? Muka surat 1. Ni muka surat 1 yang dipanggil muqaddimah lah. Muka surat 1, mengapa neraka? Ujian keimanan serta keyakinan terhadap perkara gaib. Ujian kepada keimanan dan keyakinan kepada perkara gaib. Jadi tuan-tuan sedaya jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut tuan-tuan hebatnya bangsa Jepun. Hebatnya bangsa Jepun sebab setiap pagi mereka baca Bushido itu diulang-ulang. Sebenarnya hakikatnya tuan, kita lagi hebat. Namun ialah kita lagi hebat. Tadi kita baca suratul Fatihah, disebut sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam suratul Fatihah tuan-tuan mengandungi, disebut sampai dibagikan ummul kitab. Ummul kitab, segala bentuk solusi, idea, pasak dasar Al-Quran itu ada pada suratul Fatihah. Maka tuan-tuan sedang jemaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan neraka pasal apa? Menguji keimanan. Jadi kehidupan kita tuan-tuan, kita akan diuji tentang keimanan. Jadi kita cara nak atasi, kita belajar. Isu kalimah Allah ni macam-macam lah, sentuh sikit lah tuan, tapi macam-macam angle lah, antara penyelesaian dan solusi yang semua orang terima. Tuan-tuan dengar solusi yang semua orang terima. Ke atas saya, ke atas tuan dan puan, tuan-tuan haji, puan hajar, datuk datin, ke atas kita semua, tak kira apa pun status umur, usia, kesihatan, ke atas kita apa? Belajar. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita nak, ustaz dekat Indonesia, satu sahabat semalam saya dia orang NGO, biasa pergi Indonesia, dia pergi dekat kawasan gempa bumi Ambon semua, dia tengok perkataan Allah banyak ada dekat gereja. Allah kan. Dia masa tu mungkin dia blur sikit, kenapa ada Allah dekat gereja tu? Pak, kami di Indonesia pak bebas kan. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang berlaku di Indonesia sebenarnya Malaysia ada ke arah tu, diikut. Jadi tuan-tuan, tak apalah situasi tuan-tuan, mereka dalam perundangan pertahankan, kita memang menunjukkan pertahankan. Yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling gagah ialah belajar. Ya, betul, kita pertahankan, dalam masa sama jangan lupa kita belajar. Cari kitab-kitab, cari guru, belajar mengenai akidah, kuatkan keimanan kita. Kuatkan akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sibuk, bukan sebutkan salah faham, bukan, jangan terlalu sibuk terus mempertahankan, dalam sama kita lupa baki kehidupan kita ni, kita belajar mengenai persoalan-persoalan tauhid dan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ujian keimanan. You are what you believe. Orang sukan, orang atlet tuan-tuan sebut, hebatnya kamu. Sebab apa? Atas kamu apa yang kamu percaya. Ni tengah training tuan-tuan, dia fikir dia nak menang. Malam pula ada satu coach silat Malaysia, ustaz kami ada dekat Kyrgyzstan. Wah, nak buat apa sana? Ni pertama kalilah ada sukan lah international. Wah, subhanallah kan. Dia orang training dalam kepala nak menang, maka dia set. Kita tuan-tuan tak nak masuk apa neraka, kita set
kita yang kedua tadi tuan, lepas ikut perintah Allah, kita tak nak wajtinabi nawahi, ada senarai list perkara yang dilarang, ditegah oleh Allah dan Rasul dan Islam, kita tak nak buat. Tak nak mencuri, tak nak merompak, tak nak berdusta, tak nak rasuah, tak nak berzina, tak nak derhaka mak ayah dan senarai lain tuan. Tak nak apa? Kita tak nak buat perkara yang ditegah oleh Allah dengan memasukkan rasa gerun dan takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa tepat. I tak mencuri sebab mak ayah I memang tak ajar mencuri. Tak berapa tepat. Yang tepat, kita tak nak buat semua itu kerana takut dan gerun kepada perintah Allah SWT. Bila mak ayah dia dah meninggal kan, dan dia peluang untuk buat dosa, dia buat. Bukan kerana takut kepada perintah Allah, takut kepada kemurkaan Allah. Allah As-Sami Al-Basir, yang melihat dan memerhatikannya, walaupun orang lain tidak lihat, walaupun CCTV tak ada, yang ada CCTV Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa neraka sebagai ujian untuk taat kepada Allah atau derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam pagi inilah tuan-tuan sidang jemaah telah berjaya melakukan ujian pertama untuk memilih. Boleh nak pilih, Ustaz, semayang kat rumah pun boleh. Ni dia jawapan. Saya semayang tepi katil boleh. Lepas tu saya timbul sambung tidur balik. Tuan-tuan memilih, ambil kunci, ambil wudu, sejuk-sejuk pagi mari ke Masjid Taqwa ni, mengimarahkan sama-sama penuh sampai ke belakang. Kan penuh kita nak. Jadi kita pilih hidup ni untuk ujian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ujian kepada derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pagi ni memilih untuk tak sembahyang subuh. Wal-i'azu billahi min zalik. Walaupun dia boleh bangun, tapi dengan alasan mungkin ngantuk dan seumpamanya, sedap tidur, dia memilih untuk derhaka. Sebab tuan-tuan sekalian jemaah, di antara satu amalan, sekejap lagi syuruk 7:23 kan. 7:16. Ni Tuan Guru Hafiz Al-Jandarmi disebut dalam kuliah dia baru ni lah. Saya baru dapat. Saya tak amalkan benda ni. Saya ingat tuan-tuan pun maklum benda ni. Sembahyang sunat istikharah. Bagus buat bila? Paling bagus buat menurut Tuan Guru, lepas solat sunat syuruk 2 rakaat, terus buat sembahyang istikharah. Dan sebab apa? Ni lepas subuh ni, alhamdulillah, pagi ni alhamdulillah subuh berjemaah, lepas ni baca Quran lagi dan seumpamanya berdoa semua. Sebab istikharah ni membantu kita dalam buat keputusan. Kan pukul 9 nak buat apa, pukul 10 nak buat apa, keputusan bertemu dengan orang, keputusan nak buat keputusan penting, Allah Subhanahu wa taala campur tangan. Allah Subhanahu wa taala bagi bantuan kepada kita. Biasa orang buat sembahyang istikharah ni malam-malam dululah, sebelum kita nak kahwin lagi. Kahwin lagi pula, kahwin. Kahwin lagi kan. Masa nak kahwin, banyak sangat pilihan ni, nak pilih mana. Sebab apa? Dalam mimpi, dalam malam kita nak mimpi, esok pagi nak cenderung ke mana. Ni hidup sebenarnya lepas syuruk ni terus buat 2 sembahyang sunat istikharah. Kita buat keputusan hidup kita pukul 12. Nanti pukul 12 ni tengah hari ni nak makan kat mana? Tuan-tuan puasa kan? Yang puasa nak buka puasa kat mana? Kan? Kedai ke, rumah ke, apa putusan pun ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan boleh kita amalkan sebagai ujian untuk taat kepada Allah ataupun derhaka kepadanya. Allahu akbar. Yang ketiga, sebagai balasan kepada keingkaran dan kezaliman semasa hidup di dunia dahulu. Allah, neraka ni tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ada 2 perkara dah tuan-tuan sebelum kita meninggal lah. Saya meninggal, kita ni ada hutang dengan Allah tak? Hutang dengan Allah. Tuan-tuan, saya menganjurkan tuan kita qadaklah solat. Sebenarnya kita ada tinggal solat. Saya pun banyak tuan, zaman jahiliah. Solat kita dulu, masa zaman-zaman gelap kita dulu, solat kita ada tinggal. Jadi bagus main solat sunat yang kita ada istiqamah. Namun kita yakin tak, kita tanya diri kita, ada tak solat tinggal? Memang ada.
buat itulah yang menjadi al-aulawiyat, keutamaan kepada kita. Jangan kita meninggal atas muka bumi Allah SWT, hutang solat kita tidak lunaskan. Nabi SAW sebut dalam hadis, fadainullahu aula biha au kama qala sallallahu, maka hutang kepada Allah SWT itu adalah lebih aula dan lebih utama untuk diselesaikan. Cara yang paling mudahlah, Ustaz, kalau macam itu nak sembahyang tak larat, itu biasalah, tak larat dorok cetong kata orang Terengganu kan. Lepas subuh macam tadi contoh, tuan-tuan bangun balik buat dua. Boleh? Jadi kita nampak sekarang lepas sembahyang subuh kan tak boleh buat waktu haram, tak boleh. Waktu haram boleh bagi solat qada. Banyak dia sembahyang qada. Kan. Kalau tak buatlah di rumah. Tuan-tuan buat, tuan-tuan. Allahu akbar. Kerana kita ada hutang dengan Allah SWT, takut tuan-tuan kita dimasukkan sekejap, dicelup sekejap dalam api neraka Allah SWT. Kenapa? Balasan kepada keingkaran. As-salatu imaduddin, solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Barang siapa yang faman tarakaha, meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan, dia telah merosakkan hadamaddin, telah menghancurkan agama. Allahu akbar. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surah An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang sekalipun seberat zarah debu, dan kalaulah amalan yang seberat zarah itu, iaitu amal kebajikan, nescaya akan Allah mengganda-gandakannya dan akan memberikan dari sisinya pahala yang amat besar. Allahu akbar. Tuan-tuan, terima kasih. Kan saya bagi pihak diri saya lah. Terima kasih tuan-tuan kerana hadir ke masjid, mengimarahkan saf-saf walaupun berjarak. Ini kita arahan pemerintah lah. Alhamdulillah. Inilah sebab barakah. Tuan-tuan, di karya tuan-tuan ni, karya kita ni, Masjid Taqwa TTDI ni, Taman TTDI ni, barakahnya rumah kita, kawasan kerah kita tuan-tuan, sebab tuan-tuan. Saya ingat wallah alam kalau ada bajet lah, saya mencadangkan kan. Tak tahulah orang perempuan dia okeylah bagi bunga ros kan. Orang lelaki nak bagi apa? Bagi hadiah walaupun kecil. Adalah AJK ke, tunggu depan tu bagi hari ni saja kan. Jadi kita dalam hidup, mari masjid ni dapat hadiah, dapat penghargaan, supaya kita terus kekal mengimarahkan rumah Allah SWT sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahu akbar. Ayat di atas menunjukkan betapa Allah SWT yang maha baik dengan digandakan pahala kebaikan berbanding kejahatan dan keburukan. Ada satu hadis yang panjang tuan-tuan, cerita bagaimana rahmatnya Allah SWT tuan-tuan, bahawa keburukan dan kejahatan yang dibuat tuan-tuan, Allah SWT biar suruh malaikat atid ni nanti dulu catat kan. Kan dia dah buat jahat tu, nanti dia dah berniat, nanti dulu tunggu dia buat tak. Dia pergi on the way, jangan dulu catat. Bila dia dah buat, baru dikira satu. Orang yang melakukan kebaikan tuan, berniat saja telah ditulis, apabila dia melakukannya digandakan dengan 70. Ada hadis, saya cuba cari hadis tuan-tuan, kehebatan. Dan ini hadis itu menghuraikan dan mensyarahkan ayat Allah dalam surah An-Nisa ayat 40. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Mudha'afah, yudha'ifah ini dia panggil apa? Berganda-ganda. Dan disebut ajran azima dalam kaedah bahasa Arab tuan-tuan. Ajran azima ni nakirah, akan diberi pahala yang amat besar. Nakirah dengan makrifah. Nakirah ni maknanya ikut Allah lah nak bagi. Kan? Kalau dalam Quran disebut Allah SWT akan bagi sampai sabu'amiyah, dalam hadis 700 kali ganda. Sebenarnya ulama dalam syarah menyebutkan Allah boleh bagi lebih 1000 kali ganda, boleh ikut Allah SWT. Ajran azimah. Allahu akbar. Dan di ujung sekali tuan-tuan ada 3 ayat yang berkaitan tentang neraka. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Baca tuan-tuan Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Surah Yasin pula.
hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Surah Ar-Rahman, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Allahu Akbar. Yang pertama surah At-Tur ayat 14. Inilah neraka yang kamu dahulunya dustakan. Allahu Akbar. Dah cerita dah sampai kepada pendengaran kita, ustaz-ustaz, alim ulama kan, cerita tentang neraka. Bila duduk di alam akhirat, ni dia neraka. Yalah, tapi dulu kan, apalah ustaz ni ceramah agama cerita pasal neraka. Ceritalah pembangunan ekonomi kan. Neraka lah nak bagi takut kepada orang ekonomi. Jangan risuah kepada orang politik. Jangan menipu masyarakat. Kepada orang yang pegang jawatan-jawatan, menggunakan jawatannya untuk kepentingan peribadi. Neraka, benda yang lupa tuan-tuan, orang alpa tuan-tuan, benda agama. Jadi kita ingatkan, di akhirat Allah ditempelak malaikat. Inilah neraka yang dahulu kamu dustakan. Yang kedua, inilah neraka Jahannam yang telah dijanjikan kepada kamu. Wal iyazubillah, minta jauh janji untuk kita masuk dia. Wal iyazubillah, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, inilah neraka Jahannam yang didustai oleh para pendosa, mujrim seorang pendosa, mujrimun ataupun mujrimin, para pendosa. Tuan-tuan, kita bukan para pendosa, namun kita adalah para pendosa yang bertaubat, yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ibnu Adam khata'un. Nabi sebut seluruh anak Adam buat dosa, buat salah. Sebaik-baik yang melakukan dosa dan bersalah, apa dia? At-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, solusinya pagi ni, tuan-tuan, hari ni kita bercerita tentang neraka, lokasi ending yang kita tak nak masuk. Nak usahanya bila ustaz? Ni sekarang ni kita sedang berusaha. Sama-sama kita berusaha keras. Ingat, memperingati di antara satu dengan lain. Dah tak lama daripada masa ini tuan, kita akan masuk kepada alam akhirat. Bermula alam barzah. Bukan di alam barzah, alam kubur baru nak tahajud, baru nak sedekah, baru nak, tak ada tuan. Ni sekarang ni kita duduk alam barzah tuan, menikmati apa yang telah kita lakukan di alam dunia. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 2 pada esok pagi insya-Allah. Sekadar itu tuan-tuan, aku liqul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qaula wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, golongkan kami sekalian yang hadir bersama kami pada pagi ini, wahai Allah, daripada golongan yang suka yang mendengar kalimat pengajaran yang baik. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu, wahai Allah. Jauhkan, selamatkan kami sekalian yang hadir daripada api neraka-Mu, wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matudahu ya Allah, wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim. Allahumma irfa' warfa' 'anna al-ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masa'ib ma zahara minha wa ma batan, khususan an hadhihi al-qarya wa biladina Malaysia wa biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal bara wal jutham wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam amri wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.